Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Sabah menentang UiTM. Yang mana perlawanan ni berakhir dengan 4-0 Sabah menang hasil jaringan daripada Sam Johnson, Sadia Ramdhani, Pak Tesu dan juga Bobby Gonzalez. Tahniah diucapkan untuk Sabah sebab berjaya menang 4-0. Kemenangan paling terbesar mereka menang untuk season ini. Okey, kita mulakan ulasan dengan pasukan Sabah. Apa yang saya suka ataupun kelebihan untuk pasukan Sabah pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah pemain sayap mereka. Yang mana pemain sayap kanan mereka diketuai oleh Sadia Ramdhani. Pemain kiri mereka diketuai oleh Hamran Peter untuk first half. Kedua-dua player ni membuktikan yang mereka adalah pemain-pemain yang perlu diberi perhatian oleh opponent ataupun pihak lawan dalam saingan Liga Super untuk masa yang akan datang. Sadia Ramdhani berjaya membuktikan yang dia adalah seorang pemain sayap kanan yang berbahaya, mempunyai kelebihan individu yang bagus, mempunyai ball control yang bagus, bahkan mempunyai satu finishing yang sangat bagus. Yang mana kita boleh lihat gol kedua Sabah tu memang superb lah dengan assist daripada Sam Johnson. Sadia Ramdhani first touch saja terus untuk gol kedua Sabah pada perlawanan semalam. Untuk Hamran Peter pula, dia adalah seorang player yang mempunyai individual skill yang bagus, ball control yang sangat bagus dan mempunyai dribbling ataupun gelecekan yang sangat bagus untuk seorang pemain di bahagian sayap kiri. Yang mana pada perlawanan semalam boleh kita lihat yang Hamran Peter ni memberi masalah kepada bahagian kanan UiTM dengan gerakan-gerakan yang menarik. Jadi Hamran Peter ni adalah seorang player yang suka untuk masuk kot tengah, bukannya suka masuk kot tepi kan. Jadi dua player sayap Sabah ni adalah yang menarik perhatian saya pada perlawanan semalam dan menjadi kunci kemenangan kepada pasukan Sabah, iaitu Sadia Ramdhani dan juga Hamran Peter. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Sabah adalah mengenai fullback mereka, iaitu di right back mereka ada Randy Bahrom, di bahagian kiri mereka ada Antolinus. Yang mana right back dan left back Antolinus dan juga Randy, mereka berdua ni banyak memberi support kepada bahagian serangan. Yang mana Randy dia akan support Sadia Ramdhani dengan buat overlapping, dia banyak pi tolong Sadia di hadapan dan sebagainya. Manakala untuk Antolinus pula, dia adalah seorang player yang suka untuk support Hamran Peter dengan buat larian overlapping yang sangat menarik. Bahkan Antolinus punya kelebihan bukan sahaja overlapping yang sangat menarik, dia juga mempunyai kemampuan daripada segi closing. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat beberapa kali closing yang dilakukan oleh Antolinus berjaya menjumpai kepala Sam Johnson dan juga Amri Yahya. Tetapi apabila Amri ataupun Sam Johnson tanduk bola tu, Dominic Pichok berjaya save kan. Jadi antara kelebihan Sabah adalah di fullback mereka, iaitu Reddy di bahagian kanan dan juga Antolinus di bahagian kiri yang bukan sahaja hebat dalam bertahan, bahkan mereka juga selalu support di bahagian serangan untuk melakukan serangan, terutamanya melakukan overlapping dan juga crossing. Jadi tahniahlah sebab mereka berdua ni memang memainkan peranan yang penting selain daripada Sadil dan juga daripada Hamran Peter. Itu yang saya nampak pada perlawanan semalam. Okey, apa seterusnya yang saya suka tentang Sabah adalah di bahagian midfield mereka di first half, iaitu gandingan Levi Madinda dan juga Shukri Baharun. Yang mana boleh saya katakan Levi Madinda adalah orang yang menjadi penyambung ataupun connector kepada bahagian serangan Sabah daripada bahagian tengah. Yang mana tanpa Levi Madinda, Sabah tak boleh nak buat gerakan-gerakan yang menarik kan. Jadi dengan adanya Levi Madinda ni, dia menjadi penyambung ataupun connector kepada Sam Johnson, kepada Sadia Ramdhani, kepada Hamran Peter Jadi Levi Madinda ni adalah sebagai nadi utama untuk pasukan Sabah di bahagian tengah. Lepas tu apa yang menariknya, Levi Madinda ni disupport pula oleh Sam Johnson. Yang mana bukan Sam Johnson, disupport pula oleh Shukri Baharun. Yang mana Shukri Baharun bertindak lebih kepada defensive midfielder. Jadi untuk Levi Madinda bergerak bebas di bahagian tengah, memberi ruang kepada Shukri Baharun berjaya memberi ruang kepada Levi Madinda untuk bergerak bebas di bahagian tengah dan juga untuk support serangan. Sebab apa? Sebab Shukri Baharun ni adalah orang yang menstabilkan bahagian tengah Sabah dengan menjadi defensive midfielder yang sangat baik. Dia yang berjaya patahkan serangan UiTM, dia yang akan create game daripada bawah, passing kat Levi Madinda dan sebagainya. Jadi tahniahlah untuk bahagian midfield, iaitu Shukri Baharun yang menjadi defensive midfielder dengan sangat baik dan Levi Madinda yang menjadi connector ataupun penyambung kepada bahagian serangan Sabah. Itu harus diberi pujian untuk bahagian midfield Sabah. Okey, untuk
Seterusnya, apa yang saya suka tentang Sabah adalah Amri Yahya. Pada perlawanan semalam boleh saya katakan Amri Yahya punya work rate ataupun kerja keras dalam padang memang betul-betul superb. Kalau kita tengok kepada umur dia adalah 40 tahun. Tetapi Kurniawan memberi kepercayaan kepada Amri Yahya untuk bermain sebagai free role. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat Amri Yahya memang bergerak bebas dalam padang. Saat dia duduk kat atas, sekejap dia duduk kat bawah bantu defend. Dan apa yang paling menarik sekali, Amri Yahya ni bila bola ada dekat defend, waktu nak build up gameplay, dia juga akan turun ke bahagian pertahanan untuk build up gameplay tersebut. Ini membuktikan yang Amri Yahya adalah seorang player yang hebat, seorang player yang walaupun dah tua tetapi memberi sumbangan dalam sebuah pasukan. Bukan player yang tua tetapi duduk dalam padang hanya memenuhi kota. Tetapi Amri Yahya ni adalah seorang player yang memberi import yang positif, menunjukkan kesungguhan apabila diturunkan. Jadi tahniah untuk Amri Yahya, walaupun umur 40 tetapi bermain macam player-player muda. Dengan mudah dia dribble lepas defend UiTM kan. Jadi itu apa yang saya suka untuk Sabah. Dan yang terakhir sekali, apa yang saya suka untuk Sabah adalah mengenai defend mereka, yang mana mereka ada Risto, mereka ada Pak Tesu, mereka ada Rawi Sembatuil, mereka ada Reddy, mereka ada Antolinus, yang mana player-player pertahanan Sabah ni boleh dikatakan sebagai player yang compact, yang mempunyai kualiti bertahan yang sangat baik dan perlu diberi perhatian sekiranya berlawan dengan kelab-kelab yang lain nanti kan. Jadi untuk pemain-pemain lawan nak tembus barisan pertahanan Sabah ni agak sukar lah, sebab di defensive midfielder mereka ada Syukri Baharun dah. Di bahagian pertahanan mereka ada Risto, mereka ada Pak Tesu, mereka ada Rawi Sembatuil yang menyebabkan pertahanan Sabah ni sungguh solid lah, boleh katakan. Okey, ada satu lagi yang saya suka tentang Sabah, lupa nak tambah, adalah mengenai squad depth ataupun rotation player yang dilakukan. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat Kurniawan mempunyai squad depth ataupun pemain-pemain simpanan yang berkualiti dengan kemasukan Azizan Nordin, Maxius Musa dan sebagainya, membuktikan yang sebenarnya Sabah mempunyai squad depth yang sangat berkualiti, yang membolehkan Sabah yang mana pemain-pemain simpanan Sabah ni mempunyai kualiti yang sama sebagai dengan pemain-pemain first 11. Jadi benda tu adalah sedikit kelebihan untuk Sabah, walaupun jika ada player yang injured, mereka masih ada lagi pemain-pemain simpanan yang mampu memberi persembahan 100% kepada pasukan mereka sendiri. Jadi tahniah untuk Sabah sebab mereka menunjukkan satu peningkatan yang sangat tinggi. Mereka punya chemistry memang bagus, mereka punya squad depth pun memang terbaik lah, boleh saya katakan. Jadi mungkin perlukan masa saja untuk mereka terus menyinar dalam saingan Liga Super pada season ni. Okey, komen untuk UiTM, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. And nampaknya mereka akan kembali ke Liga Premier jika teruskan dengan persembahan macam ni. Pada perlawanan semalam boleh saya katakan yang UiTM bermain dengan direct ataupun total football sahaja. Mereka dapat bola, mereka pump pergi depan nak cari Nana Poko. Bila Nana Poko tak boleh nak buat apa, mereka jadi blur. Jadi saya rasa walaupun frame Benterhat direhatkan, nampaknya UiTM masih lagi tercari-cari rentak permainan mereka yang sebenar, yang mana pada season lepas mereka adalah pasukan yang digeruni, digelar sebagai underdog. Tetapi pada season ni kita boleh lihat pemain-pemain import mereka juga tak function, tak boleh diturunkan, melainkan Nana Poko dan Picak sahaja. Jadi untuk season ni boleh saya katakan harapan untuk UiTM tu agak tipis lah untuk kekal dalam Liga Super. Dan hanya satu pemain yang menarik perhatian saya adalah Dirga Sudi, yang mana Dirga Sudi ni adalah seorang player yang memang bekerja keras, work rate tinggi dan menunjukkan persembahan yang menarik untuk UiTM pada perlawanan semalam. Saya boleh bagi pujian kat Dirga sebab dia beraksi dengan sangat semilang. Itu sahaja ulasan saya untuk Sabah dan juga UiTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.